Lelaki hina Islam dan Sultan Selangor, Exco Selangor lapor polis. Perdana Menteri mahu pastikan gejala kerajaan hutang. Wakil rakyat Labuan minta beri peluang PMX bangunkan Labuan. Muhyiddin pernah beri peruntukan kepada semua ahli parlimen. Jamal Yunus kena bayar ganti rugi RM300,000 kepada Teresa Kok. PDRM sokong SPRM siasat pegawai polis yang ditahan bersama RM1 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang 27 Mac 2024 bersamaan 16 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Satu laporan polis dibuat oleh Exco Perumahan dan Kebudayaan Negeri Selangor, Borhan Aman Shah, di Ibu Pejabat Polis Daerah Shah Alam berhubung kenyataan individu yang didakwa menghina agama Islam, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Polis Diraja Malaysia baru-baru ini. Borhan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Sepat berkata, laporan yang dibuat olehnya pada jam 11 pagi itu bertujuan memastikan pihak berkuasa mengambil tindakan tegas terhadap individu berkenaan yang dikenali dengan nama N. Ganesparan. Beliau mendapati kenyataan yang dibuat oleh Ganesparan dengan jelas telah menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, raja-raja dan mufti-mufti dengan menggunakan perkataan kesat yang boleh menyebabkan kegusaran awam dan membangkitkan sensitiviti agama. Beliau berkata demikian pada sidang media di perkarangan IPD Shah Alam, Seksyen 9 selepas selesai membuat laporan polis pada Rabu. Baru-baru ini tular video memaparkan seorang individu menghina agama Islam dan mempertikaikan tindakan PDRM yang diambil terhadap isu melibatkan agama, raja dan bangsa. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, setakat ini pihaknya telah membuka 21 kertas siasatan terhadap individu berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bagi memastikan ekonomi Malaysia bertunjang di landasan mampan dan utuh, kerajaan perlu rangka satu pelaksanaan pembaharuan fiskal. Beliau berkata bagi mengorak langkah Malaysia menggapai tahap ekonomi berpendapatan tinggi yang bersandarkan nilai manusiawi, pembaharuan fiskal akan ditumpukan kepada penyasaran subsidi dan memperluas asas hasil bagi mewujudkan ruang fiskal yang dapat diagihkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Beliau juga berkata menerusi hantaran di laman X, Kerajaan Madani akan menoktahkan gejala ketagihan kepada hutang bagi memulihkan keyakinan pelabur luar. Kata Perdana Menteri itu, langkah reformasi fiskal ini adalah sesuatu yang berat bagi semua pihak. Namun usaha ini perlu dimulakan untuk merancakkan semula ekonomi negara. Menurutnya, keluaran dalam negeri kasar KDNK menghasilkan cukai sebanyak 11.8% sahaja di mana ia mempunyai ruang terhad untuk melabur dalam aspek pembangunan rakyat dan memberi bantuan sewajarnya kepada golongan rentan dan yang memerlukan. Semalam, Datuk Seri Anwar mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Daskar Fiskal yang membincangkan dan meneliti senario terkini ekonomi Malaysia serta unjuran jangka pendek dan sederhana kedudukan fiskal negara. Ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman meminta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi peluang membangunkan Labuan sekaligus menafikan menolak gesaan pulau itu dikembalikan semula kepada Sabah. Mengulas cadangan Ahli Parlimen Tuaran Wilfred Madius Tangau di Dewan Rakyat, Suhaili berkata pembangunan Labuan terkebelakang bukan di tangan Kerajaan Perpaduan. Sebaliknya ketika pentadbiran Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Tambahnya, lawatan rasmi Datuk Seri Anwar
ke Labuan pada Disember tahun lalu juga memperlihatkan kesungguhannya membangunkan Labuan apabila sejak itu sudah 5 kementerian berkunjung ke pulau berkenaan untuk mengenal pasti pembangunan berpotensi. Tangau mendakwa kadar pengangguran Labuan masih tinggi walaupun sudah lama ia diserahkan kepada kerajaan pusat sebagai sebahagian daripada wilayah persekutuan selain Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dalam pada itu, Suhaili tanpa memperincikan kementerian terbabit berkata mereka perlu serius membawa peruntukan dan membangunkan Labuan berbanding hanya menganggap pulau itu sebagai retreat warganya. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal menegaskan Ahli Parlimen Pagoh Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah memberi peruntukan kepada semua ahli parlimen termasuk pembangkang semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Wan Faisal berkata sekaligus menafikan kenyataan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di Dewan Rakyat baru-baru ini. Sehubungan dengan itu, beliau telah membangkitkan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 36/12 terhadap Menteri Dalam Negeri di Dewan Rakyat kerana kenyataan tersebut yang telah mengelirukan Dewan. Peraturan Mesyuarat 36/12 menyatakan mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan bagi kesalahan itu. Dalam pada itu, Wan Faisal turut mengatakan Muhyiddin pernah menghulurkan bantuan bakul makanan berjumlah RM300,000 di bawah ICU Jabatan Perdana Menteri. Tambah beliau, semua ahli Dewan Negara ketika itu, pembangkang mahupun kerajaan turut diberikan peruntukan tanpa sebarang rundingan mahupun perjanjian keyakinan dan perbekalan CSA. Sementara itu, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Ramli Muhammad Noor dalam keputusannya meminta agar Ahmad Faisal mengemukakan usul ke pejabat yang di-Pertua Dewan Rakyat di bawah Perkara 43 dalam tempoh 48 jam. Mahkamah Rayuan menolak rayuan Datuk Seri Jamal Mat Yunus terhadap keputusan mahkamah yang memerintahkannya membayar ganti rugi RM300,000 kepada ahli parlimen seputih Teresa Kok kerana menfitnah berhubung dana Yayasan Warisan Anak Selangor. Pada 26 Julai 2022, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Arif Imran Arifin membenarkan tuntutan saman fitnah Teresa selepas mahkamah berpuas hati bahawa Jamal yang dinamakan selaku defendant gagal membuktikan pembelaannya. Muhammad Arif Imran turut memerintahkan Jamal membayar ganti keseluruhan termasuk ganti rugi am, teruk dan teladan dalam tempoh 14 hari, kos RM50,000 dan mengeluarkan perintah injuksi melarangnya daripada mengulangi kenyataan serupa. Pada prosiding hari ini, 3 hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Datuk Supang Lian bersidang bersama-sama Datuk Azman Abdullah dan Datuk Wong Kian Kiong memutuskan demikian selepas mendapati rayuan Ketua UMNO bahagian Sungai Besar itu tidak mempunyai meri. Panel berkenaan turut memerintahkan Jamal selaku perayu membayar kos sebanyak RM20,000. Pada 29 Mac 2023, Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Jamal untuk menangguhkan pembayaran ganti rugi berkenaan. Teresa menfailkan saman terhadap Jamal pada 6 April 2017 dengan mendakwa Jamal mengeluarkan kenyataan berbaur fitnah terhadapnya berkaitan dana Yawas dalam sidang media pada 8 Mac 2017. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman memberi sokongan penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melakukan siasatan terhadap seorang pegawai kanan polis yang ditahan bersama wang tunai lebih RM1 juta kerana disyaki melindungi aktiviti haram di ibu negara. Pengarahnya Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain masih belum menerima sebarang maklum balas terkini perkembangan siasatan kes tersebut daripada SPRM. Namun beliau mengulangi ketegasannya kepada para pegawai dan anggota dalam PDRM agar mengubah diri dan sentiasa berintegriti dalam melaksanakan tugas atau akan diubah. Mulas lanjut, Muhammad Suhaili berpandangan ia adalah isu yang serius kerana melibatkan seorang pegawai dari JSJ. Beliau juga konsisten dengan pandangan
pendapat serta pendekatannya dalam soal salah laku membabitkan pegawai dan anggota dalam PDRM. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.